Okey, boleh kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, seperti biasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita bertemu pada malam ini. Sekejap saja masa berlalu, kita dah masuk bulan September. Dah 9, malam ini malam 10 dah Safar 1444 Hijrah. Dan majlis ilmu kita pada malam ini seperti biasa saban minggu dibawakan ataupun dikendalikan oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui dua platform, Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini saya bersiaran dari Kota Baru, balik kampung lah kejap. Baik, wacana kita pada malam ini adalah siri yang ke-42, ayat 34 dalam surah At-Taubah. Yang dapat kita berikan judulnya adalah balasan kepada orang yang mengumpul harta ataupun orang yang tak nak bayar zakat. Baik, jadi ayat ini mengenai seruan Allah Subhanahu wa taala. Biasalah bagaimana tema kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi seruan Allah taala kepada allazina amanu ini ialah supaya mereka memerangi golongan ahli kitab, iaitu pemuka ataupun pendeta agama Yahudi dan Nasrani yang banyak melakukan kesalahan dalam agama dan juga kesalahan atas nama agama. Kalau bahasa direct hari ini ialah yang memperalakkan agama untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Okey, kita tengok ayat 34 ini. Qala Allah Azza wa Jalla fi Kitabil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat 34 surah At-Taubah. Baik, yang 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Baik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita tengok di sini terjemahan dia. Maksudnya, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wal ruhban, inna sesungguhnya, katsiran banyak, kan? Sesungguhnya banyak. Kalau kita terjemah secara mudahlah. Jadi sesungguhnya banyak ataupun sebahagian besar ahbar, pendeta Yahudi wal ruhban dan rahib Nasrani, layak kuluna amwalan nas. Ada tambahan di sini lam, menunjukkan bahawa memang sungguh kan, takkid, mereka ini benar-benar memakan harta annas, manusia ataupun orang ramai, bil batil, dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halang manusia daripada jalan Allah. Baik. Kemudian frasa yang berikutnya ialah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan mereka, siapa dia? Pendeta Yahudi dan Nasrani tadi itu ialah yang dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Fabashshirhum, maka
beritahu, khabarkanlah. Ini bukan berita gembira, walaupun basyara ini dengan maksud itu, tapi dia adalah satu bentuk penghinaan kepada mereka tersebut. Fabashirhum, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka ini bi'adzab bin alim, mereka akan mendapat siksa ataupun azab yang pedih. Ayat 35 pula Allah Subhanahu Wa Taala menyambung cerita ataupun kisah tentang hukuman kepada orang yang tidak mahu membayar zakat ataupun mengeluarkan zakat ini dengan firman-Nya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Okey, pada hari dipanaskan emas dan perak, logam lah kita katakan, harta-harta tadi itu dalam neraka jahanam, fatukwa biha, lalu dibakar ataupun ditekap. Kalau mikwah ni striker iron, lalu di strikerkan harta-harta tadi, logam, emas, perak dan sebagainya akan dahi mereka, lambung ataupun susuk mereka ataupun juga perut mereka, hibah buhum wa junubuhum wa zuhuruhum, dan juga punggung ataupun belakang mereka. Zuhur ni belakang, kan? Jadi sebahagian penterjemah maknanya punggung. Lebih kurang itulah. Tiga lah, dahi, susuk ataupun perut ataupun punggung dan atau belakang mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, haza, inilah dia, ma kuntum kanaztum li anfusikum, inilah dia dulu kamu simpan untuk diri kamu, fazuku, maka hari ini, kan, maknanya di akhirat nanti ni, rasalah ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat daripada apa yang kamu simpan itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk kepada perbincangan. Kumpul harta sebanyak mungkin, memang kita pun seronok, kan? Kita ada harta, kita berjimat, kita kumpul lah untuk tujuan tertentu, dan masing-masing ada tujuan yang tersendiri. Baik, tapi dalam konteks mereka ini, mengumpul harta sebanyak mungkin, dan isunya ialah berbangga dengan harta tersebut, merupakan antara amalan yang tercela dalam Islam. Kumpul harta okey, tapi Islam kumpul harta kena keluar juga, kerana harta tu kita maklum bahawa milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bahkan ia berpotensi menjadi menjadikan pelakunya jadi individu antisosial. Ini kerana biasanya sifat buruk ataupun yang tercela yang lahir daripada amalan suka kumpul harta, suka timbulkan harta dan berbangga-bangga dengan harta benda. Mungkin kita ni, tak apalah, kita ni ada harta sikit je, kan? Orang yang ada harta banyak, bagaimana? Baik, maka atas dasar itulah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW amat tegas sekali melarang perkara sebegini. Sekaligus dengan tegas pula perintahkan supaya individu, mana kita sendirilah menjadi seorang yang dermawan. Menjadi seorang yang dermawan dengan sekadar kemampuan kita. Kan, kita ni, kita maklumlah dari sudut kekuatan iman dan takwa kita. Kita baca kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kisah Abu Bakar, memang tak ada siapa boleh tandingi dia walaupun dalam kalangan sahabat sendiri. Dan kita pula jauh dah 1400 tahun, kan, harta. Ada perasaan kedekut, perasaan bakhil dan sebagainya, kan, dan juga tidak yakin kalau aku bagi banyak ni nanti kan hilang, kan. Kita nak belanja untuk keperluan seharian kita, bagaimana? Baik. Jadi oleh yang demikian, Islam cukup tegas menyuarakan kewajipan zakat dan mencela, malah menghukum orang yang tak nak bayar zakat. Dan ini pun berlaku dalam sejarah Islam selepas kewafatan Nabi SAW tahun ke-11 Hijriyah, kan. Dan apabila Abu Bakar Siddiq dilantik menggantikan Rasulullah sebagai khalifah yang pertama, kerja utama Khalifah Abu Bakar ini adalah memerangi golongan murtad, golongan yang tidak mahu membayar zakat, kerana bagi mereka bayar kerana kepada Muhammad, dan Muhammad dah mati, kan. Sebahagianlah. Jadi dalam tempoh pemerintahan Abu Bakar 2 tahun, itu kerja utama dia.
Kan? Jadi sehingga dari sudut pembangunan tu tak berapa nampak lah, dan ada hikmah yang tertentu lah. Kan? Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik semula kepada ayat 34 dalam surah At-Taubah ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna katsiran minal ahbar wal ruhban. Sesungguhnya kebanyakan ataupun sebahagian besar ahbar, mungkin tuan-tuan ingat Ka'ab al-Ahbar, kan, nisbah kepada Ka'ab tadi itu kerana dia adalah seorang pendeta Yahudi. Baik ahbar dan awal ruhban, rahib. Kan, kita pun perkataan rahib ini diambil daripada perkataan Arab. Jadi pendeta Yahudi dan juga rahib Nasrani, layak kuluna amwalan nas bil batil, mereka benar-benar memakan harta manusia, harta masyarakat, harta orang awam, orang ramai dengan cara yang batil. Okey, yang pertama, perkataan al-ahbar adalah ulama mereka. Kita kena fahamlah, mungkin dari sudut pemakaian bahasa kita bila sebut ulama, kita nampak orang Islam sajalah, kan? Itu dari sudut istilah ataupun dari sudut bahasa, alim seorang, kan? Ulama adalah 3 dan lebih. Jadi merujuk kepada orang yang berilmu, kan? Whatever ilmu yang ada pada mereka. Namun secara khusus apabila disebutkan perkataan ulama, ia membawa maksud orang yang alim agama dalam masyarakat kita. Itu beza antara penggunaan dan pemakaian istilah ni. Dan kita melihat dari sudut istilahlah yang lebih menepati, bukannya pengertian bahasa. Jadi ahbar ialah orang alim Yahudi yang banyak membaca kitab agama mereka dan juga banyak menulis, dan oleh itu mereka adalah ulama dalam kalangan ahli kitab. Maknanya orang yang ada ilmu. Kan, orang yang ada ilmu. Sementara ruhban adalah ahli ibadat. Ahli ibadat yang mengkhususkan kehidupan mereka untuk ibadat sahaja. Sebagaimana golongan sufi dalam Islam. Sufi ini memang sebahagiannya begitulah. Baik. Kedua golongan ini mereka disanjung dalam kalangan ahli kitab. Yang pertama ialah rahib, yang kedua ialah ruhban. Kan, yang macam kalau kita ni dipanggil abid, dan orang yang sentiasa ataupun yang mengabdikan diri kepada Allah Taala. Yang duduk bertelku, yang duduk berkhalwat dan sebagainya, sehingga ada kadanya tidak mahu kerja buat. Dan itu satu konsep dan kefahaman yang salah dan perlu diperbetulkan, terutama dalam kalangan masyarakat Islam. Kan, tapi benda dah berlaku dah, kan, yang lepas-lepas. Baik, jadi mereka ataupun golongan ini, dua golongan ini, mereka yang disanjung dalam kalangan ahli kitab, dan sudah tentulah mereka ini menjadi tempat rujukan masyarakat. Mereka ini menjadi tempat rujukan masyarakat dalam perkara-perkara agama dan juga yang lainlah. Jika ada suatu masalah atau ada perkara agama yang masyarakat perlukan penjelasan, inilah masalahnya. Apabila mereka disanjung, mereka dirujuk dalam segala hal ataupun perkara, maka lama-lama kumpulan ahbar, kumpulan pendeta dan rahib ini mengambil kesempatan daripada kedudukan mereka tadi. Mereka dihasut oleh syaitan sehingga mereka menjadikan agama sebagai satu industri untuk mengaut untung. Mungkin tuan-tuan ada baca sejarah bagaimana kerakusan pihak gereja Roman Katolik pada zaman yang dianggap sebagai dark age, zaman gelap. Kan? Zaman gelap, dan kemudian sebelum zaman Renaissance, artinya berlaku penyalahgunaan penjualan surat pengampunan dosa secara berleluasa, mendapat bantahan sebahagian daripada pemeluk ataupun penganut agama Kristian, dan akhirnya melahirkan satu mazhab yang protes dan dikenali sebagai Protestan. Kan, mereka tak setuju kerana jual CJ pengampunan dosa ni, kalau dalam bahasa kita ni barangkali misal kata RM10 lah, contohlah. Okey, siapa kalau nak beli nak beli harga RM10, okey, dosanya diampunkan sekian banyak. Kan? Jadi kalau siapa bayar RM100,
banyak sikit. Contohlah, kan. Jadi bagi golongan hartawan yang berada, yang banyak melakukan kesalahan dalam agama, mereka naklah. Dan pada masa yang sama, pihak pemuka gereja Roman Katolik pada masa itu memang banyak duit. Kerana landlord, tuan-tuan tanah dan macam-macam lah kerana dan perangai tingkah laku manusia ni yang melakukan kesalahan dari sudut agama, pergi gereja, jumpa padri, kan, beli surat pengampunan dosa dan dosa mereka diampunkan, kan, dan mendapat penentangan yang saya sebutkan tadilah. Jadi mereka kaya raya. Kan mereka kaya raya. Baik, apakah maksudnya? Ini kerana sesungguhnya ramai dalam kalangan pendeta Yahudi dan Nasrani yang makan harta orang ramai dengan cara yang salah. Mereka juga menyembunyikan ajaran agama yang sebenar. Ini juga kalau kita belajar, mungkin ada dalam kuliah-kuliah yang dikelolakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia ini, perbandingan agama dan sebagainya. Jadi bila kita buat sedikit telaah ataupun pembelajaran telaah terhadap perbandingan agama, maka kita akan dapati kan persidangan Nisya misalnya yang berlaku pada tahun 325 Hijrah merupakan persidangan ataupun the first conference muktamar dalam kalangan padri-padri ataupun pemuka agama Kristian untuk nak meminda kan, meminda beberapa poin ataupun ayat dalam Bible kan di situ untuk kepentingan mereka. Baik, jadi di sini menyembunyikan ajaran agama yang sebenar dan menyebarkan ajaran agama mengikut kehendak masyarakat dan kepentingan mereka. Masyarakat nak macam ni dan mereka juga ada kepentingan kata macam ni. Ini yang telah berlaku, yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Isunya ada atau tidak dalam kalangan masyarakat kita. Kita tengok dalam kalangan masyarakat kita di bumi Nusantara ini. Kan? Ada atau tidak? Barangkali ada. Baik, mereka sanggup mengubah ajaran agama asalkan dapat keuntungan terutama dari sudut material ataupun kebendaan. Mereka mengajar ajaran sesat. Dia tak nampaklah, dia tidak kata ajaran sesat yang nampak sesat, tapi dipackage kan, dimake-up cantik-cantik yang sesat tadi, dimake-upkan supaya tidak kelihatan dan tidak kenampakan akan sesatnya itu. Kan, contohlah kata soal berdoa. Kan, bagi kita orang Islam, clear, direct dah. Minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada dinding, tidak ada hijab. Kan, terutama pada waktu-waktu tertentu, kan, waktu mustajab doa, kan, dan juga pada waktu tengah malam dan pelbagai lagi lah, kan. So, jadi bagi orang yang betul-betul terdesak berhajat bagi orang Islam ni, bangun pada tengah malam dan bermunajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hajatnya tadi, doanya tadi itu dimakbulkan. Kan, mungkin sekali buat, dua kali buat, seminggu, kan, sebulan belum ada natijahnya lagi ataupun belum dapat lagi apa yang dikehendaki, kan, kena pakai semak balik barangkali cara makan, cara pakai dan pelbagai lagi cara punca sumber keuangan tadi itu perlu disemak dan diperbetulkan. Mudah-mudahan tidak ada daripada unsur-unsur ataupun perkara-perkara yang syubhat yang menjadi sebab penghalang makbulnya doa yang kita tak tahu. Kita pakai semak balik. Yang bukan kata kita nak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Tak. Jadi mereka memang berpeluang untuk buat duit. Dengan bagi tahu apa yang masyarakat nak. Yang mana win-win situation. Masyarakat nak apa? Okey, jalan, proceed. Kan? Dan bagi mereka pun mereka nak apa? Mereka nak duit je, kan? Kerana dengan duit tadi itu, mereka dapat hidup mewah kalau zaman abad pertengahan. Dan apatah lagi kalau kita tengok kepada realiti hari ini lah, tak kira sama ada kepada kedua golongan tadi ataupun juga kepada dalam kalangan pemuka agama ataupun siapa-siapalah dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Baik. Ia bertujuan supaya masyarakat bagi sumbangan. Kan, dia bertujuan supaya masyarakat ni bagi sumbangan, biasa terutama duit lah. Ada juga hari ni, kan, kita tidak bersangka buruk kepada NGO, jangan, tak boleh.
haram kan, kita fitnah dia tak boleh. Mana-mana NGO lah. Jadi kita kena bersangka baik. Kan NGO yang buat kerja membantu sana sini walaupun mereka berhak dari sudut undang-undang untuk mengambil 30% daripada sumbangan orang ramai tadi untuk tujuan pengurusan. Ada NGO yang memang tidak mengambil langsung. Ada kawan saya pun memang tak ambil. Ada. Ini bergantunglah, so kita kena cari dan identify mereka ni yang betul-betul ikhlas jujur. Habis yang ambil 30% tak ikhlas tidak jujur kok. Ada juga kan. Yang pentinglah kita carilah yang mana lebih kita yang lebih sesuai dengan jiwa kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi mereka nampak peluang untuk buat duit dengan tipu masa, tipu manusia yang mengharapkan ilmu. Itu dalam konteks mereka lah kan. Dan dalam konteks kita pun mungkin sama. Mereka mana-mananya manusia ataupun masyarakat yang mengharapkan ilmu yang betul, ilmu yang benar, maklumat yang betul, maklumat yang tepat kan, atau tamu dalam urusan ataupun perkara-perkara agama daripada mereka. Jadi baik. Dan kita kena ingat juga tuan-tuan, dalam konteks agama kita sebagai agama Islam ini, alim ulama ni kan, ulama ada ulama baik, ada ulama jahat. Kan? Ulama ni sebab dia manusia juga. Kan? Dia melakukan amal kebaikan dan juga tidak maksum, dan dia terdedah kepada salah dan silap. Jadi ada yang dalam kalangan mereka ini juga ialah macam-macam. Yang ada nafsu besarnya, nafsu kecilnya dan pelbagai lagi. Jadi jelas bahawa ulama su, ulama jahat dan juga ahli ibadah yang sesat. Ada kan ahli ibadah yang sesat. Caranya mudahnya, sebab kata tadilah, kalau beribadah kepada Allah Taala, doa direct kan, tak perlu orang tengah. Habis selawat itu kerana memang disyariatkan sebegitu kan. Baik, jadi minta direct kepada Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan Allah makbulkan doa orang yang berdoa tadi. Baik. Dan ahli ibadah yang sesat ni pun sama. Cara untuk kita beribadah ni, kita kata nak solat kan, ataupun nak zikir. Nak zikir mudah saja. Bila kita faham konsep ibadah, kita faham konsep zikir. Konsep ibadah adalah satu ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Contoh yang paling mudah, zikir. Zikir ada yang bentuk umum, ada yang bentuk khusus. Kan, contoh zikir selepas solat. Kalau kita refer kepada kitab Al-Azkar umpamanya, Imam An-Nawawi rahimahullah ada menyusun kitab yang memuatkan zikir-zikir, doa-doa daripada jelek mata bangun tidur sampailah kepada tidur balik, dan semua perkara yang melibatkan kehidupan kita seharian. Ada 22 bab. Bab puasa pun ada zikir-zikir dan doa tentang puasa, kemudian tentang haji pun ada, bab solat pun sebelum tu lagi kan, tentang jihad pun ada, dan pelbagai perkara, bab jual beli pun ada kan. Jadi dah lengkap dah dengan doa dengan zikir. Jadi dalam konteks zikir lah kata, Nabi ajar yang cukup mudah, tidak berbelit-belit, kan, cukup mudah untuk diamalkan oleh manusia sepanjang zaman. Kan? Apa dia yang paling contoh? Paling contoh yang paling mudah ialah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan, itu antara zikir yang paling mudah, yang boleh kata semua orang Islam, pelbagai bangsa, kaum lidah pun boleh menyebutnya. Pelak tu tak ada isu. Baik. Yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah. Kata Sufyan bin Uyainah ni tuan-tuan, orang yang rosak dalam kalangan ulama kami, maka dia lebih mirip dengan Yahudi. Orang yang rosak dalam kalangan ulama kami, dia lebih mirip kepada orang Yahudi, dan orang yang rosak dalam kalangan ahli ibadah kami, maka dia lebih mirip kepada ataupun dengan orang Nasrani. Kan, sebab antara ahbar dan ruhban. Jadi kita tengoklah bagaimana cara nak mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang mungkin cara menari, apakah soal rokos ataupun menari itu memang disyariatkan begitu? Tidak ada pun dalam kalangan amalan para salafus soleh terdahulu. So contohlah amalan, kan? Contoh kalau kita tengoklah, saya tidak kata kita tidak bincang soal betul tak betul. Misal kata yang apa sufi dance, kan? Cara tadi itu dia ada justifikasi yang tersendiri. Tapi bila kita kata kita faham konsep zikir ini mudah, kan? Adakah perlu dengan apa sampai keadaan begitu, kan? Walaupun mungkin mereka punya pertimbangan untuk mencapai tahap fana, khusyuk dan sebagainya. Oh, kamu tak kelebat, kamu tak pernah joinkan, kamu tak rasa nikmat ataupun zuk. Bagaimana orang yang mendapat fana ataupun kelezatan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin dia akan kata begitu. Tapi bagi kita, simple analogi, kan? Tengok amalan dalam kalangan manusia yang guru terbaik. Ada atau tidak amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan sedemikian. Kalau ada kita proses, kalau tidak, kan? Kalau tidak kita proses sebagaimana amalan yang diajarkan, yang sabit dan sahih daripada Nabi SAW, itu lebih selamat dan terjamin. Kalau tidak, sia-sia saja. Kita rasa syok. Kan? Kita rasa syok, tapi ibadah ini dia mesti ikut ketentuan yang telah ditetapkan. Itu saja. Kan? Mungkin saya ada cerita di Madinah. Bila pergi umrah, ada rakan-rakan lah jemaah ni solat lepas asar. Saya tanyalah, Haji solat apa? Ada cerita lah, kata ini Madinah bukan Mekah. Di Madinah ni sama juga tempat lain kecuali Mekah, bermakna dia tertakluk kepada waktu halal dan haram. Solat, kan? Kita ditegak untuk solat, kan? Selepas subuh dan selepas asar. Ada kecuali lah kalau masuk masjid, kan? Itu memang sebab masuk masjid, tak ada masalah walaupun masuk masjid jam 7 suku malam. Kan maghrib 7.20 dah. Itu kita boleh untuk solat tahiyatul masjid, itu lain. Tapi kalau untuk solat yang selain daripada sebab tadi, selain yang kedua ialah solat jenazah, yang itu tidak dibenarkan. Walaupun tujuannya ialah untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam ibadah tapi sebenarnya jadi tidak. Kan? Habis bagaimana? Bagaimana buat kerja yang tidak ada dalam skema. Jadi amalan tadi, kalau bahasa directnya, rejected lah. Dia betul Ustaz. Kan? Kerana asas dalam ibadah ialah yang pertama niat, yang kedua ialah niat yang ikhlas, dan yang kedua ialah ittiba'. Maknanya ikut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup clear. Kan? Macam puasa lah. Saya terlewat bangun bersahur. Kan? Subuh pukul 6. So boleh tak saya extend setengah jam lah lewat. Nanti kan buka puasa, saya tambah lagi. Kan? Maghrib 7.30, pukul 8 saya buka puasa. Cukup juga kalau 14 jam saya berpuasa. Tak, syariat mesti exactly ikut sebagaimana yang telah ditentukan. Tak boleh ikut cara kita. 14 jam juga saya puasa. Tidak boleh begitu. Baik. Kemudian frasa yang berikutnya ialah wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka menahan ataupun menghalang manusia daripada an sabilillah. Kan macam-macam lah kalau musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh kepada jalan yang benar, jalan yang lurus ini, dia akan usaha pelbagai cara untuk nak menghalang orang untuk memahami agama. Kan? Kalau dalam konteks yang dululah golongan pendeta Yahudi dan Nasrani, dan dalam konteks hari ini pun ada juga. Malah mereka akan berusaha keras menghalang agama Allah yang lurus dan benar ini sampai kepada masyarakat. Hari ini orang boleh akses. Zaman dunia tanpa sempadan, zaman langit terbuka ini, kan, tuan-tuan sendiri pun boleh akses. Apa tuan-tuan nak? Kita apa? Kan? Boleh didapati. Kalau ada dalam bahasa Arab, okey. Kan, tak ada translation dalam bahasa Melayu, bahasa Indo, bahasa Inggeris. Contohlah, okey, boleh cari orang yang fasih mahir bahasa Arab untuk bacakan ataupun terjemahkan. Boleh. Kan? Nak si budaya, tak nak si budaya. Apa benda nak? Kan? Benda boleh berlaku. Kan? Kitab-kitab Syiah pun kita boleh cari. Kan?
yang apa agama lain pun kita boleh cari kan. Hari ni benda ada belaka, cuma kita kena tahu cara dan juga ada ilmu apabila kita membaca bahan-bahan yang di luar daripada agama Islam dan juga yang ditulis oleh orang yang bukan Islam. Kita kena ada ilmu dan filter untuk nak menapis kan. Kalau tidak, tanyalah. Baik, jadi kalau agama yang benar sampai kepada masyarakat, tentu mereka akan susah sebab orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah dia punya helah dia, dia punya trik dia, maka tak bolehlah cari makan lagi. Bak kutip demo pun maklum. Kan? Kutip demo ni pun maklum. Benda-benda yang sensitif ni, bak demo ni, melibatkan duit ataupun keuangan ni memang benda yang cukup sensitif. Kan? Baik, kalau ada yang mengajar lain daripada apa yang mereka sampaikan, mereka akan cuba cari jalan, kan, pelbagai jalan untuk nak sekat, nak halang supaya pihak yang menyampaikan kebenaran itu tidak dapat melakukan ataupun tidak dapat menyampaikan kebenaran. Kalau dulu mungkinlah, kan, hari ini dengan dasar langit terbuka ni, dengan online sistem dan sebagainya, kan, duduk di mana sahaja pun insya-Allah boleh dapat sesuatu akses yang betul dengan syarat ada kemahuan dan juga kita selaku pengguna, kita selaku penuntut ilmu kena ada ilmu alat untuk membezakan yang mana satu ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Kan? Kena tahu membezakan. Kalau tidak, nanyalah orang beli daging, orang beli ayam, kan, yang dah hari pun tak tahu beza, bawa balik rumah ayam yang kemarin. Ayam juga ada, boleh makan juga, tapi dari sudut khasiatnya dah jadi berkurang. Contoh. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang yang menyembunyikan, yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak ni kita maklum dari sudut sejarah, kan, daripada zaman awal peradaban manusia memang menjadi rebutan manusia, kan, emas dan perak. Wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya, menafkahkannya fi sabilillah, tidak membelanjakan pada jalan Allah. Fawashirhum bi'azabin alim, maka khabarkanlah, beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa ataupun azab yang pedih. Mereka yang disebutkan di sini juga golongan yang ketiga dari pemimpin manusia. Kalau yang pertama dia ahbar, pendeta Yahudi. Yang kedua rahib Nasrani. Yang ketiga golongan ulama tadi. Kan, golongan ulama tadi jangan kita pandang atas golongan ulama ini persatuan ulama ke siapa dak, kan. Jadi dalam kalangan asatizah, contohlah kata yang biasa-biasa pun kita kena tengok juga, kan. Ini kerana manusia ada beban bagi para ulama, semua hamba Allah dan orang yang ada harta. Bila mereka rosak, manusia pun rosak. Ini merujuk kepada ulama yang jahat, tukang nasihat, kan, dia salah bagi nasihat kepada pihak penguasa, maka kerajaan rosak, pemerintah rosak dan kesannya juga kepada rakyat jelata akan rosak kerana salah nasihat yang diberikan oleh ulama yang ada kepentingan duniawi. Benda ni tanpa kita mention nama lah, kan, tak boleh kata ini tak, kan. Jadi tuan-tuan baca dalam sejarah, kan, ada satu buku yang ditulis oleh Ustaz Auni Abdullah. Antara yang tertawan dan menawan ke, saya tengok lebih kurang macam itulah, kan. Jadi dia membincangkan perihal ulama ini yang kena tangkap, yang mati dalam penjara, yang disiksa, ramailah daripada zaman awal sampailah kepada zaman mutakhir, kalau tak silap saya lah. Tengok bukan setakat imam 4 mazhab saja dah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sendiri pun ada mihnah, kan, dan Imam Bukhari umpamanya semuanya ada apa kita kata perjalanan hidup yang memang agak tragis, kan, diburu oleh pihak berkuasa yang tidak sehaluan dengan pegangan mereka. Itu sekadar ringkas ceritalah.
Baik. Kita balik kepada wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak. Perkataan al-kanzu menurut riwayat Imam Malik, menurut riwayat Malik bin Anas dari Abdullah bin Dinar, dari Umar bin Al-Khattab ni, dari Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, harta yang tidak ditunaikan zakat. Harta yang tidak ditunaikan zakat. Baik. Kata Sufyan As-Sauri dan lain-lain, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibn Umar pula yang mengatakan bahawa harta yang zakatnya dibayar bukanlah kanzun, harta simpanan. Kan? Sekalipun harta tersebut disimpan di bawah bumi lapis ke-7. Dan harta yang nampak tapi tak dibayar zakat, maka harta itulah disebut al-kanzu. Kan, harta yang nampak. Hari ini kita mudah je tuan-tuan ada. Selain daripada gelang emas, dan apa harta kita? Kan, masuk dalam harta kita rikas tak ataupun galian. Wang simpanan, kalau ada orang yang simpan emas perak melebihi kadar nisab kan, dan jadi juga yang tidak digunakan. Adapun misal kata rantai barang kemas yang digunakan tidak dikenakan zakat kan. Tapi kalau rasa nak selamat, nak rasa lebih yakin, keluarkanlah zakat, dan dia jumlah pun tak banyak, 2.5% sahaja. Kalau 1,025 ringgit sahaja. Kan, bukan 2.500, bukan 2.200 setengah. Kalau 200 setengah tu 25%. Hanya 25 ringgit sahaja daripada 1,000 ringgit nilai emas perak contoh ataupun barang kemas tadi. Benda tak ada masalah sebenarnya bila kita faham yang kita dapat harta tadi pun hanya sekadar pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pula kedekut bakhil nak keluarkan harta zakat tadi. Ada asal berkira aku usaha takkan nak keluar sebab income tax ni dicari kan zakat. Majlis agama tak tahu kan kita bayar zakat ke tidak, terpulanglah kepada iman masing-masing. Baik, kemudian hal ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas daripada Jabir bin Abdullah dan Abu Hurairah secara mauquf dan marfu'. Baik, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga yang lain-lain mengatakan bahawa satu harta yang zakatnya ditunaikan. Harta yang dah dibayar zakat bukan dinamakan harta simpanan. Sekalipun ditanam dalam tanah. Kan? Konteks kita hari inilah, harta kita ni biasa duit simpanan dalam bank ataupun juga dalam mana-mana lah amalah saham ke, kan kena tengok juga milik sempurna ataupun tidak. Yang ni saya kira mungkin ada yang ramai dah faham lah kot. Kan misal kata duit EPF kita buat keluar kan, duduk dalam bank adalah 50,000 contoh. Kan 50,000 kita buat keluar. Kan masa dalam KWSP tadi belum milik utang. Jadi tak kan bila buat keluar maka sebahagian ulama kontemporari mengatakan bahawa buat keluar hari ni lah kata 6 hari bulan 9 contoh. Jadi ada pandangan pertama dia kata okey kena buat keluar zakat 2.5%. Saya baca ada pandangan kedua dia kata sabar dulu, nanti dulu pihak yang nak timur pasal apa harta tadi kena cukup haul setahun 6 hari bulan 9 tahun depan. Ikut kiraan tahun Masih lah. Kalau ikut kiraan tahun Islam maknanya awal 2 minggu. Kan barulah getak tadi duit tadi itu boleh dikeluarkan zakat pasal dah cukup haul, cukup setahun. Dan juga dia melebihi nisab. Ini ada pandangan. Kan? So kalau nak berpegang kepada pandangan kedua bermakna bulan 9 tahun depan barulah kita boleh apa panggil tunaikan zakat duit tadi yang 50,000 misalnya daripada KWSP. So 50,000 kalau 1,000 tadi 25, kalau 10,000 250 artinya 1,250 ringgit kita keluarkan zakat daripada jumlah
wang yang kita dapat sebanyak RM50,000. Kan, 1,250. Tuan-tuan termenung tak termenung, memang itulah. Kan? Mungkin sebahagian orang termenung juga 1,250 ni banyak juga ni. Boleh beli macam-macam dah. Kan? Tapi kalau bila fikirlah duit ni siapa punya, Allah punya. Dia bagi pada aku sikit je untuk nak uji. Pinjam. Kita ni bersyukur ataupun tidak. Kalau kita fikir macam tu, selesailah masalah. Kan? Sebab duit ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, harta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga maklum, kita tahu. Dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan, yang tabi'ul mayyit salah. Yang ikut mayat ni, jenazah ataupun jenazah ni ke tanah perkuburan itu ada 3 ada. Yang pertama adalah ahlahu, ahli keluarga dia. Yang kedua maluhu, harta dia. Yang ketiga amaluhu, amal dia. Fayarji'u usnani, maka 2 tu balik. 2 balik, wa yabqa wahid, kekal 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang balik semula bersama dengan orang ramai yang menghantar jenazah tadi ke kubur, yang baliknya adalah ahli keluarga dia dan juga harta dia. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal bersama si mati dalam kubur adalah amal dia. So harta banyak-banyak pun tak ada guna, kan, kecuali harta tadi itu dimanfaatkan semasa hayatnya. Inilah kadang-kadang kita ni masa hidup kita kedekut, kita akhir, kan. Jadi menjadi satu peringatan kepada diri sendiri, orang yang bercakap ini terlebih dahulu, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin, hadirat, pendengar, penonton, sama ada yang berada di Malaysia ataupun di mana sahaja anda berada pada malam ini. Kan? Baik. Jadi sedangkan satu harta yang tidak ditunaikan zakat, tak dikeluarkan zakat, maka harta tadi, harta simpanan kelak ataupun pemiliknya nanti akan distrackerkan ataupun ditekapkanlah, ataupun something like that, kan? Distrackerkan, ditekapkan dengan besi panah, kan, pada hari kiamat nanti, sekalipun harta tu ada atas bumi. Jadi bagi kita, saya rasa kalau bab bayar zakat ni rasa tak ada masalah, tak tahulah. Tapi ada, kan, kalau kadang-kadang duduk sembang juga, saya duduk sembang lah dengan pelajar-pelajar yang UTM Space ni, kan. Mungkin ada sebahagian yang saya dapat kesan lah, dia tanya bab zakat fitrah, selesai. Sebab oleh kerana ada sebahagian mereka yang saya sifatkan terlalu naif ilmu pengetahuan, mereka bayar zakat fitrah sahaja, sebab zakat itu popular. Adapun zakat harta, kan, zakat wang simpanan, mereka tak nampak, kan, mereka tidak nampak yang kena bayar zakat. Kalau zakat pendapatan ada perbezaan pandangan, kan, dalam kalangan ulama. Namun kalau pihak berkuasa agama, pihak yang uruskan zakat sudah tentu dia kata wajiblah, kan, wajib. Dan di benda ni pun ada isu, kan, ada isu seperti apakah nak kena tunggu setahun, saya gaji saya bulan 12, nak kena tunggu tahun depan. Jadi kita nak bayar zakat tahun ini untuk pendapatan bila, tuan-tuan? Pendapatan 2020 ke 2021 ke 2022? Kalau 2022 nak kena tunggu setahun, kan? Ataupun nak berdasarkan kepada kaedah penuaian hasil pertanian, wa'atu yauma hasadi, dan keluarkanlah zakat hari kamu tunai dapat hasil tadi. Kalau orang tanam padi ke, orang tanam jagung ke, dapatlah dia proses semua clear, berapa dia punya sale, kan, pendapatan dia, total yang gross berapa, kemudian untuk net berapa, kan. Dia kena calculate dan tolaklah 2.5%, dan akhirnya dia kena bayar. Itu ada perbincangan lah dalam kalangan ulama. Baik, kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Oh, saya ni lupa nak kopi ni. Nak apa sini ni. Patutlah. Pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka jahannam, lalu yuhma,
fatuk wa biha jibahuhum, maka harta-harta tadi itu, emas, perak dan harta-harta mereka tadi itu dipanaskan dalam neraka jahanam. Baik tuan-tuan, kalau suhu dunia lah kan berapa? Oven kita pun dah panas dah kan, kita pegang apa benda, alat ataupun yalah makanan ke apa, kita pakai sarung tangan tak? Kalau tidak habislah melecuklah tangan kita. Contoh kan, api dunia pun dah panas, apatah lagi api akhirat, dan benda yang nak ditekapkan kepada muka manusia ni Allah panaskan dalam neraka. Nak ceritanya memang betul-betul panas, dan harap-harapnya dapat memberikan kesedaran kepada manusia, terutama yang tak bayar zakat. Benda ni kita bercakapkan kepada orang yang terbuka hatinya senang. Orang yang tak sembahyang payah. Nak suruh macam mana kan? Bab zakat dia akan berangkat kan. Orang yang tak solat tapi puasa pun ada. Orang yang puasa tak solat pun ada kan. Pelbagai kaedah manusia. Sebab dia hanya sekadar beragama ikut-ikutan. Baik, fatuk wa biha jibaruhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka harta-harta tadi, emas, perak dan sebagainya, ditekapkan, dibakar. Yang dibakar tadi dalam neraka tu ditekapkan pada dahi mereka, jibahuhum wa junubuhum, yang saya katakan tadilah, kata usuk ataupun kata yang kata perut, ada yang kata lambung. Lambung ataupun busuk ni samalah, cambing kan. Dan wazuhuruhum adalah punggung ataupun belakang mereka. Jadi 3 tempat, dahi, mana kawasan muka kita ni, yang kedua kawasan depan perut ni kan, dan yang ketiga ialah di belakang. Habislah kan. Jadi dan dikatakan kepada mereka, haza ma kanastum, inilah harta kamu yang kamu simpan dulu di anfusikum, untuk diri kamu. Hari ini kan, maka rasalah sekarang, fazuku ma kuntum taknizun, rasalah apa yang kamu sembunyikan ataupun yang kamu simpan masa di dunia dulu, iaitu dalam konteks apa? Mereka tak nak bayar zakat. Mereka tak nak bayar zakat. Rumpanya ada, tak nak kata ramai, saya tidak ada statistik. Adalah mungkin sebahagian kecil lah kot, kita harap begitulah kan. Ada melalui sembang-sembang, mereka belum ada kesedaran. Mereka belum ada kesedaran untuk bayar zakat. Dia ingat zakat pendapatan sahaja bagi orang yang bekerja lah. Saya kata tak, bagi yang duit simpanan kan, bayarlah zakat. Dan hari ini pun banyak jabatan zakat ni ataupun majlis lembaga zakat dan sebagainya. Kalau di Kelantan, bila kita bayar RM1,000, dia benarkan kita untuk ambil 250 bagi kita berikan kepada siapa-siapa yang berhak. Kan? Kalau bayar RM2,000 maknanya RM500. Kita boleh bagi sendirilah. Itu lebih mudah. Dan dipilih setahu saya 50%. Kalau RM2,000 maknanya kita dapat RM1,000 untuk kita habis sendiri. Di Kuala Lumpur, saya tanya banyak tahun lepas, dia kata boleh RM50,000 bayar zakat. Atau RM50,000 jumlah zakat yang dibayarkan, itu bukan kita lah. Ataupun mungkin tuan-tuan ada lah kot yang bergelar jutawan, kan, bayar zakat RM50,000. Wallahualam, manalah tahu buah rezeki kan, suatu hari nanti. Baik, dan ayat ini sebenarnya adalah sebagai kecaman. Kan? Sebab apa? Haza ma kanastum. Kalau bahasa Kelantan orang panggil mecok. Tuhan kata, inilah yang kamu simpan dulu untuk diri kamu. Sekarang rasa. Kan? Rasa apa yang kamu simpan, mana kamu tak nak bayar zakat, hari ini masa di akhirat nanti, rasalah azab yang aku sediakan kepada kamu. Ini sebagai kecaman, sebagai penghinaan dan ejekan kepada mereka yang tak nak bayar zakat. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala ada juga sebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Ad-Dukhan, misalnya thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim, kemudian dituangkan atas kepalanya siksaan daripada air yang panas.
Summa subu dituangkan fauqa ra'si atas kepala dia ni min azab bil hamim, daripada azab air panas. Zuk, rasakanlah, kan. Zuk ni rasakanlah. Mungkin tuan-tuan ingat ada satu nama apa kelab malam tak, Zuk, ZOUK, ada dulu-dulu kan, jalan Tun Razak ke, Jalan Ampang, gitulah. Zuk innaka antal azizul hakim. Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Dah kata hebat sangat, tak nak bayar zakat, rasa, kan. Rasalah azab Allah Subhanahu Wa Taala apabila dituangkan air yang panas yang menggelegak, kan. Agak-agak ada keinsafan lah, tapi biasalah benda wallahu alam lah, benda soal keyakinan ni agak payah juga tuan-tuan. Inilah sebagai satu cabaran, macam bab tutup aurat juga. Saya kadang-kadang post juga dalam Facebook, kan. Tengok orang perempuan, kita post gambar je lah, biar gambar berbicara. Kan, yang pakai baju tidak kancing pada sini, sebab lengan bagi orang perempuan adalah aurat, kan. Kita bantu mereka, bila mereka tengok gambar, agak-agak boleh faham lah. Kalau dengan kata-kata mungkin kita risau, takut kita ni kita tulis tu benda bagus dah, takut disalah faham, kan. Sebab benda kata-kata tidak bersuara dalam media sosial, jadi boleh disalah artikan. Baik kita cari gambar yang sesuai, kita share, mudah-mudahan, kan, dia boleh faham daripada poster ataupun gambar yang berbicara tadi. Baik, yang ini pembalasan ini kerana sikap kamu yang dahulu, dan inilah dari hasil yang kamu simpan dulu untuk diri kamu. Dan kerana itulah dikatakan siapa yang cinta suatu benda sehingga diletakkan keutamaan, kan, lebih daripada mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan diazab, sebagai peringatan kepada kita. Baik, lafaz fatuqwa, maksudnya emas dan perak itu dipanaskan sampai merah, lekatkan kepada kulit manusia yang mengumpul, yang menyimpan harta, yang mengumpul, yang menyimpan harta. Ini dalam konteks pendeta Yahudi dan Nasrani, dan dalam konteks kita pun ayat ini juga terpakai. Maknanya mereka diselam emas dan perak tadi itu ke dahi, akan ke lambung ataupun ke rusuk dan ke belakang mereka, dan ini adalah emas perak yang mereka tidak infak. Jadi mereka dapatkan harta tadi dengan cara yang salah. Itu dulu. Dalam konteks hari ini berlakunya penyalahgunaan. Oleh sebahagian manusia. Tak kira lah sama ada dia tadi tu ustaz ke siapa-siapa, kan, untuk apa dia panggil, kalau ayat yang jelas hari ini orang panggil skema agama. Penunggang agama yang menggunakan nama agama untuk mendapatkan kepentingan tertentu, buat program sana, buat program sini, masuk kiri kanan atas bawah belakang depan, kan. Dia asyik import saja, ekspor tak ada. Dia galakkan orang untuk siapa nak demo nasi lemak, okey, misal kata kepada anak sekolah, kan, kantin sekian, ataupun sekolah kan sekian menyediakan sarapan pagi nasi lemak, kan, harga sekian. Jadi rupanya di sebab itu ada tender, masuk 50 sen satu bungkus, contohlah pada saya yang cari keuntungan melalui kerja-kerja sedemikian. Cara cari duit mudah tak? Ada benda-benda yang sebeginilah yang menggunakan nama agama. Dan apatah lagi dah ada pendapatan. Itu yang inilah kita kena pakat-pakat beringat. Baik, mengingat mereka yang menghimpun harta benda ni dan lebih mementingkan daripada mendapat mardatillah. Sebab kita faham, kita tengok harta, kan, nak kumpul nak ke mana sangat. Tuan-tuan pun maklum, bila dah sakit, kan, sakit tengok je lah, ataupun bila dah masuk 5 siri, 6 siri, kurang, dah makan dah kurang, itu tak boleh, ini tak boleh, sebab apa? Pantang, kan. Kalau tidak, penyakit datang macam-macam. Nikmat dunia, bab makanan misalnya, semakin beransur hilang daripada diri seseorang kerana faktor usia, contoh. Jadi, ataupun faktor penyakit. Duit banyak, nak buat apa?
kan. Duit banyak nak buat apa? Ataupun juga satu lagi ialah zaman muda segala macam benda sapu belaka, patan nampak depan mata, sapu bila dah berumur sakit macam-macam kerana makan tidak jaga. Baik, ini ada kisah ya. Kita baca dalam surah Lahab. Tak tabat siada abi lahabin wa tab ma arna anhu maluhu wa ma kasab dan seterusnya, mengingatkan kepada orang yang kumpul harta ni, mereka akan diseksa dengan harta benda mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Dan ini juga dialami oleh Abu Lahab. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk nak melawan Nabi, kan? Bini pun sama juga, kan? Isterinya juga membantu untuk melampiaskan pemusuhan. Melampiaskan, maknanya kita kata laki bini ni pakak-pakak tolong sehati, sejiwa, seia, sekata untuk nak merosakkan ataupun juga memusuhi Nabi SAW. Maka di akhirat nanti si isteri yang bantu suami, dalam surah Lahab kita baca tak, tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab, akan dibakar api neraka, kan. Zatal hab wa mur'atuhu, dan juga bininya, isterinya tadi, hammalatul hatab, yang selaku bawa kayu api, kan. Okey, membantu mengazabnya, iaitu di lehernya ada tali dari sabut untuk kumpul kayu di neraka, dan kayu-kayu itu dilempar kepada Abu Lahab. Ini dalam neraka, ini yang disebutkan. Akhirnya menambah pedih sesahan yang sedang dialaminya. Jadi kita ni, kita tak nak. Kita tak nak yang seperti itu. Masa hidup ini ada lagi peluang untuk kita menginfakkan tak banyak sedikit, sebagai orang panggil simpanan kita, fixed deposit kita untuk kita menghadapi alam yang berikutnya. Justru juga seperti biasalah, kalau tuan-tuan dan puan yang mengikuti kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia ni saban malam ataupun sepanjang masa, siang hari pun ada, bolehlah menyalurkan sumbangan tuan-tuan, sama ada infak ke, sedekah ke, zakat ke dan sebagainya, kepada akaun bank Islam atas nama Akademi Tadabbur Malaysia lah. Sumbangan ikhlas untuk memastikan kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan sumbangan yang sedikit sebanyak tadi itu ada berkah dan keberkatannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah taala sekalian, sebagaimana harta tadi, yang ialah kita sayang harta kita. Kan handphone kita pun harta kita, tak kira apa jua, kan. Yang harta kita ni kita sayang. Tiba-tiba dia menjadi backfire kepada kita, agak-agaknya macam mana. Kan, jadi sudah tentulah kita tak nak. Kalau kita kata handphone tadi itulah dia boleh bergerak nanti, kamu buat apa dengan handphone kamu? Apa yang kamu buat? Kan, apakah handphone kamu ini hanya menjana pahala sahaja? Kalau betul menjana pahala saja, alhamdulillah. Kalau handphone itu juga menjana dosa disebabkan oleh nafsu kita, fi'il perangai yang buruk kita, maka handphone tadi itu juga menjadi satu perkara yang akan membebankan kita nanti. Wal-iyazbillah min zalik. Baik, sebagai kesimpulannya, tegasnya bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang keras orang beriman untuk kumpul harta. Tak bolehlah. Kan? Boleh, tetapi bayar zakat. Kan, kerana harta tadi ada hak yang perlu ditunaikan. Kan? Saya ada cerita yang agak sadis lah. Ini cerita family. Kan? Saya kerana apa dia, orang pun dah arwah dah. Ada dua pupu saya. Saya masa dia muda-muda dulu habis belajar, dia bekerja, selalu datang ke rumah. Kan, dia bagi duit pada kamilah adik-beradik ni. Kan, RM50, kadang RM100, kan. Jadi dia meninggal pada 3 tahun 4 tahun lepas. Kan, juga saya pun dapat tahulah bahawa rupanya dia ni orang yang membalas jasa. Orang yang membalas jasa kepada arwah saya. Arwah ayah saya ni cikgu.
Jadi dia suka tajuk anak-anak saudara, anak-anak sepupu yang susah-susah ni yang mari mengaji. Kalau tidak duduk bersama dengan kami, dia akan bagi duit. Mana saya pun tak tahu. Jadi bila dia meninggal, dapat tahulah daripada orang ni orang cerita. Orang kata macam ni kan, benda-benda yang kita sendiri tak tahu. Jadi maknanya dari sudut benda ni terkesan pada kita juga tak, kita tengok mungkin ada dalam kalangan anak-anak saudara, anak sepupu kan, dua pupu dan sebagainya, kaum kerabat kita yang susah ni, why not kita taja mereka kan, taja dari sudut yuran persekolahan, belanja persekolahan dan sebagainya di pelbagai peringkat lah, sama ada di peringkat sekolah menengah maupun di peringkat college ataupun universiti. Mudah-mudahan kan mereka juga akan, bukanlah kita buat satu benda ni nak suruh orang puji, nak suruh orang kenal, tak kan? Kerana kita nak bantu, nak keluarkan daripada kemiskinan dan kesusahan. Kalau tidak, tak ada. Kalau tidak akan lahirlah satu generasi yang susah lagi, sebab nak belajar pun tak ada duit. Kan? Bukanlah kata yang golongan 72% itu lain cerita lah. Tapi hari ini peluang untuk mendapatkan pendidikan ada, dan kita tidak mahu keluarga kita yang besar ini menjadi manusia yang tercicir dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, apatah lagi ilmu agama. Nah, ini sebagai satu tanggungjawab kepada diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan begitulah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira sekadar itulah siaran dari Kota Baru pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit sebanyak ini ada barakah, ada kebaikannya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kuat itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas dukungan tuan-tuan dan puan menjayakan program-program yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.